Makan. Online satu lagi. Dah. Ya? Hai, salam sejahtera dan salam duduk kat rumah. So saya Patricia Majestic daripada tim You Equals to You, Malaysian Arts Council. So kita ada tim You Equals to You yang join, Azri, Fakrul, ada Yusral, ada Ashraf. Okey, so hari ini kita bersua semula dengan topik pengenalan organisasi gabungan Malaysian Arts Council iaitu Intan Life Zone MUA, ISZ. Okey, dengan gerak kerja HIV dan AIDS. Okey, so untuk penonton dekat Facebook, lupa like and share. Yang kedua, sekiranya ada pertanyaan boleh komen di ruangan komen. Ketiga, jangan lupa follow You Equals to You, Facebook, Instagram dengan Twitter. So sekarang ni kita serahkan kepada Didi untuk present ILZ. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Okay, I Didi, pelaras program untuk ILZ MUA. So kami berada di Bandar MUA, Bandar Diraja. So kat sini kami dah selama 2 tahun untuk hampir 2 tahun lah untuk menjalankan program untuk NGO ni dekat area MUA ni. Just stop macam ke pula. Okay. Kan okey ke? Boleh. Didi ada apa? Okay, nak go on ke ni ke? Jadi Slide boleh boleh. proceed terus. Okey, boleh. Jadi, so mungkin ada tim you yang dekat sana tengah tengok live sekarang. Kalau boleh sound tu minta kurang sikit sebab dia Alright. Right. So bolehlah Didi untuk share screen sekarang. Alright. Dia tunggu slide. Ada nak tunggu slide ke? Tengah Didi share slide kan? Okay, jadi share Ya. Didi kena share slide. Okay. Ambil lagi lah Jin. Okay, alright. So sementara kita tunggu slide kan, mungkin Pep boleh perkenalkan Pep punya team ke? Rasanya ramai dah masuk dekat Facebook. Sesiapa yang ada soalan. So Fitri, nak kenalkan apa? Perkenalkan Fakrul. Okay, kat sini ada tim You Equals to You, ada Azri, ada Fakrul dan nama paling besar lah Encik Yusral yang join untuk Zoom meeting petang ni. So kalau ada soalan ke yang sesiapa yang menonton dekat Facebook, korang boleh like and share. Nak tambah follower. Didi okey ke Didi?
Okey, sekejap sementara kita tengah Ada masalah teknikal sikit, berharap penonton Yes. So kalau ada apa-apa soalan just bertanyakan di ruangan komen di Facebook. So nanti saya akan ambil inilah komen-komen anda. masuk semua. Siapa-siapa yang free tu boleh join. Okey, nak on ke ni ke? Mencari makanan dah. Oh, duluan. Kenapa? Lagi lah. Adakah ramai ke yang nak masuk ke Facebook? Ramai Pat, dalam sekarang dah ada 20 orang sedang menunggu. Ada tengah menunggu. Kalau korang ada soalan ke, tanyalah sekarang. Yeah, Kita boleh jawab sikit-sikit lah. banyak soalan ni, dia kata So hari ni kita nak bercerita tentang salah satu ahli gabungan Malaysia Council lah kan. ya betul. Untuk yang baru masuk, IAZ ni terletak di MUA, Bandar Maharani. Okey, teruskan. Okey, Didi okey tak tu? Mungkin Fakrul sebagai orang Johor kan boleh terangkan lokasi Maharani ni kat mana? Mana ni pula. Alizat Mual. YZ Muar. Dia terletak di IAZ MUA lah. Jadi bandar Maharani ke Fakrul? Betul-betul ada. Ada Oh faham. So Fakrul sebagai orang Johor, Fakrul duduk dekat mana? Kota Tinggi, jauh. So sementara menunggu tu yang mana baru join live Okey, bolehlah fikirkan soalan ke apa ke nak tanya, boleh terus komen. Okey, dah. Okey, dah. Dah boleh ni. Boleh present dah. You might mute. Okey, Assalamualaikum. Okey, saya daripada LZ MUA, iaitu sebelum ni dikenali pada Maharani One Stop Center. Tempat kita di Taman Sri Tanjung, Jalan Jonet lah, MUA Johor. Kenapa tukar nama full ke IAZ? Jangan Okey, kenapa kita tukar Maharani ke LZ MUA? Sekarang ni kita di bawah bawah di LZ Johor. So Maharani tu akan di-convert kepada LZ MUA. So LZ MUA ni ditubuhkan pada Julai 2019 di bawah Global Fund dan AIDS Malaysia lah. So dia untuk sebuah NGO berorientasikan pendidikan pencegahan HIV, STI, FC, di mana sebelum ini kita orang buat pada bulan 9 tahun 2018 di masa tu selama 6 bulan bawah Global Fund. Okay. Okey, pada Julai 2020, LZ MUA telah pindah grant di bawah Kementerian Kesihatan MUA dan disambung kontrak hingga Disember 2021 untuk menjayakan KK model.
Okey, dekat MUA kita dikenali sebagai KK model. Okey, kita ada kerjasama kita ada 5 KK iaitu KK Maharani. Kita bawa KK Bakri. So KK model kita adalah bawa KK Bakri. So apa-apa kita refer dulu KK Bakri. Kemudian KK Maharani, KK Sungai Mati, KK IOI Seramat dan KK Batu Pahat. So kepada semua sekali komuniti-komuniti MSM ataupun female sex worker, TG yang berada di Tangkak, Seramat, Batu Pahat, MUA yang kat dalam desa tu yang tak tahu kehadiran kami, yang ingin untuk mendapatkan perkhidmatan kami, boleh cari kita punya Facebook ataupun nombor phone outreach ataupun case worker. Okey, apa yang LZ MUA buat, berikan informasi kepada komuniti seperti HIV, FC dan untuk kesihatan lah untuk komuniti. Habis tu kita orang akan outreach komuniti-komuniti ni di tempat lapangan, tak semestinya di kat bandar, kawasan-kawasan kampung atau kawasan-kawasan yang kita tahu di situ ada komuniti lah, dan kita akan rujuk mereka untuk dibawa ke klinik. Kemudian kepada yang komuniti yang diagnose atau HIV, kita akan beri sokongan, beri support lah untuk mereka. Okay, kita juga menyediakan office kita ni boleh terima saja komuniti untuk datang dan selesa buat nak tahu lagi information. So kita mengalu-alukan sesiapa komuniti yang berada di daerah Seramat, Tangkak, Batu Pahat datang ke pejabat kami untuk dapatkan information lagi lah. So okay, seterusnya okey, ini KK-KK yang kita akan bekerjasama lah, KK Bakri, Maharani, Sungai Mati, IOI Seramat, Bukit Pasir, Batu Pahat. Okey, kenapa KK model di MUA ni kita walaupun kita KK Bakri tapi kita more banyak KK. Okey, kerana dekat kawasan MUA kita tak ada mestinya klien tu datang ke KK Bakri je. Okay, klien tu selalunya macamlah klien tu pergi ke Seramat, klien Seramat macam Lenga ke Labis ke, okay, kita akan bawa klien tu yang berhampiran dengan dia. So kita tak ada menyusahkan klien, dan jangan takut, klinik-klinik yang kita berurusan ni semua sekali friendly. So dia dah tahu apa yang kita buat, apa yang kita tujuan kita, perkhidmatan kita. So jangan risau, semua kita akan uruskan. Okay, next kita akan kenalkan staff-staff dekat Rezak, dalam Rezak ni lah. So saya sebagai project coordinator di Diana Miti Daud, dan saya ada mempunyai 2 case worker, sekejap lagi nanti kita akan kenalkan, iaitu Pak Zamani dan Ika Ahmad, dan 3 orang outreach, iaitu 2 daripada MSM, iaitu Azrul dan Maula, dan seorang lagi untuk female sex worker dan TG iaitu Is Hussein. Okey, peranan dan tugas coordinator, temuseru dan pengurus kes. Okay, saya sebagai project coordinator akan memastikan program dengan tim jalan dengan lancar. So saya akan buat kerja-kerja untuk office, untuk admin account, untuk report dan beritahu semua outreach kat mana, projek kat mana, akan memastikan semua projek dan outreach akan berjalan dengan lancar. Sebab saya akan memastikan semua klien, semua KK tak ada masalah untuk berurusan dengan NGO. Okay, yang akan next seterusnya adalah daripada temuseru. So saya akan jemput saya punya outreach, salah seorang outreach iaitu Maula untuk kenalkan dirilah. Okay. Terima kasih. Terima kasih Didi. Hello, Assalamualaikum. Salam. Salam. Maula, outreach worker untuk MSM.
Okay. Temusuri ni saya biasa menggunakan aplikasi untuk temusuri pada klien dan menggunakan disebabkan pandemik ni kita orang biasa guna Grindr, Blue, Growler, Telegram, tapi kebanyakannya yang saya dapat semua banyak daripada Grindr and Telegram and Twitter. So maknanya mana-mana yang kawasan-kawasan yang pendalaman ataupun perkampungan yang biasa kita orang cari, diorang kebanyakannya ada yang nak ada niat nak buat untuk test HIV, dan satu lagi kelebihan saya ialah boleh buat CBT. So maknanya mana-mana klien yang belum bersedia untuk pergi ke KK, so dia akan datang ke office untuk buat CBT ataupun saya akan pergi ke rumah diorang untuk buat CBT. Okay, CBT tu apa nanti case worker akan terangkan. Okay, ni partner saya, Aurish untuk MSM. Hai, saya Azra Hamzah, Aurish worker pada MSM juga. Dan saya ni lah sama feature dengan Maula juga, dan kami sama-sama cari klien yang sama lah untuk buat check test. Okay, mana klien yang nak buat CBT and kita orang akan bagi penerangan. Kalau diorang bersedia untuk kita bawa ke klinik, okay, kita ke KK yang berdekatan, so kita orang akan paskan kepada case worker, and after that case worker akan uruskan segalanya lah dekat klien tu untuk proses di KK nanti. Okay. Dah ambil belum? Kak Is. Tengok kau. Okay. Okay, ni soalan lagi. Hello, hai, Assalamualaikum. Saya Is Husin, Aurish untuk PG dan juga Female Sex Worker. Okey, Kak Is pegang dua komuniti untuk TG dan juga Female Sex Worker. Okey, untuk Aurish ini bagi Female Sex Worker adalah sangat-sangat mencabar sebab di MUA ni kebanyakan tempat untuk sex worker untuk bekerja telah ditutup. Sejak daripada Disember 2019 hingga disambung kepada PKP dan sehingga ke hari ini, di MUA ni memang tempat dia memang tak adalah untuk sex worker untuk bekerja. Sebab umum mengetahui MUA adalah bandar diraja Johor. So maknanya PBT dan juga badan-badan jabatan kerajaan lain dia akan stop untuk komuniti sex worker untuk bekerja. So cabaran saya kena mencari golongan sex worker ni yang dia buat part time sex worker, terutama macam macam student di sekitar di Batu Pahat ada tempat macam college community. So kat situ ada banyakkan student-student perempuan yang walaupun dia pelajar tapi dia untuk mencari survive kehidupan dia mencari jalan untuk mencari customer lah. And then macam kalau ke Segamat, jarak yang jauh bagi saya pergi ke Segamat tu saya kena menginap di sana untuk mencari sex worker. Sebab jarak dia dalam lebih kurang 80 lebih kilometer. So kalau saya pergi sana untuk sekejap memang sukar untuk mencari yang golongan community sex worker lah, sama juga dengan TG. So solution saya bila saya pergi ke Segamat, saya akan menginap satu malam di situ dan senang saya mencari golongan community untuk sex worker dan juga TG. And then sama juga di Batu Pahat, jarak yang jauh tu saya kena menginap di situ juga. Itulah cabaran dan kekangan lah. So sekarang ni PKP memang kita tak boleh bergerak keluar ke daerah Batu Pahat dan juga Segamat. So mana yang bagi wanita-wanita yang berisiko lah, terutama student ke, kadang-kadang ada juga golongan ibu tunggal yang dia mencari orang kata duit tepi lah, orang panggil duit tepi. Dan dia gunakan cara yang orang kata macam tu lah, cari pelanggan ke apa. Walaupun dia bekerja, dia mesti mencari pendapatan sampingan lah. So mana yang macam TG sebelum PKP, ada juga saya dapat klien komuniti TG dari Sabah, daripada JB, daripada Pahang, daripada Perak.
diorang datang travel ke MUA, masa tu saya akan buka lah chat, Telegram, saya akan dapat golongan community di situ. Dan saya akan pergilah, mula saya akan text dia, and then tengok dia punya respon. So kalau dia kata okey, dan saya boleh ceritalah apa kita punya servis di MUA macam tu lah. Dia kata macam mana nak pujuk adik-adik female sex worker ni yang kek-kek ni. Okey, macam yang female sex worker ni, okey, kalau dulu kita kenal dengan gelaran dia macam Cikaro, Bosnya kan. Dia orang ni sebenarnya senang nak jumpa di kalangan mak-mak rempit. So saya nak direct pada dia orang memang susah. So saya gunakan mak-mak rempit tu untuk berhubung dengan mak rempit dan kita bertanya adakah dia orang girlfriend dia ke, Cikaro ke apa. Tapi kat situ saya akan cuba bertanya dengan diplomasi lah, taklah terus direct ke apa. So saya akan cari yang golongan mak rempit. Kadang-kadang ada juga bapa-bapa ayam. Tapi bapa-bapa ayam di MUA ni, dia orang banyak jaga yang foreigner punya. Di kalangan orang tempatan ni memang susah sebab kalangan sex worker ni kalau boleh dia nak cover diri dia. Dia bukan sex worker, dia tak akan mengaku. Ada beza ke? Jawab Pak Zam. So kita kena orang kata pandai. Lama je. Kita kena pandai orang kata bercakap. Kita kena pandai korek rahsia. Macam saya juga, saya akan cubakan focal point di Batu Pahat dan Segamat untuk sex worker macam tu lah. So itu sajalah informasi keadaan sex worker dan TG di MUA, Batu Pahat dan Segamat. Okay, so kita dekat Kak Is, kita ada satu soalan. Okay, so apa cabaran untuk Aurish sebelum dan selepas pandemik? Apa cabaran? Okay, cabaran dia memang orang kata kita kena kuat dari segi fizikal dan mental. Okay, cabaran yang pertama, kita tak boleh, okay, sebelum pandemik kita memang kena pergi ke mana-mana kawasan, kampung ke, hutan ke, apa ke, memang cabaran dia kat situ. And then kat situ kita tak boleh direct jumpa dia. Kita kena ada mencari seseorang lah. Focal point lah. Okay, tu macam kepala dia lah. Macam kadang-kadang kalau kat tempat-tempat sebelum PKP ni ada pusat-pusat karaoke. Dekat situ ramai golongan, kadang-kadang ibu-ibu tunggal. Walaupun dia bertudung ke, dia bersopan ke, tapi kita tahu dia punya latar belakang, dia background dia kita tahu. So masa tu kita cuba berkawan dengan dia. Kita dapat seorang, and then kita cuba berkawan, kita selami dia, kita buat cara kawan lah. Kita jangan ada gap antara dia dengan kita, jangan ada gap. Kalau boleh kita jadikan perhubungan yang rapat, daripada situ kita boleh dapat tahu keadaan dia macam mana. Dan masa PKP, kebenaran macam karaoke ke, tempat apa ke, semua memang tak ada. Itulah cabaran yang sangat-sangat. So kita kena cari dia orang tu memang agak sukar sikit. Tapi melalui perhubungan yang kita kenal tu, satu macam focal point tu, kita akan cuba bertanya dengan dia, ada tak kawan-kawan yang lain-lain. Dari situ dia akan bagi tahulah pada kita kenalan-kenalan dia. Dan macam saya, macam dekat Al-Azim Moni dari CBT, kita akan promote lah CBT tu. Daripada CBT tu kita akan promotekan dia orang buat check up di klinik-klinik yang dikhususkan lah. Cuma cara kita nak kena pandai lah. Kadang-kadang kita macam, kalau dia lebih muda kita anggap dia macam anak. Kalau dia lebih berusia pada kita anggap dia macam kakak. Macam itulah. Okay, itu apa yang diterangkan Kak Is tu adalah berkaitan dengan transgender dengan sex worker. Okay, so macam mana dengan MSM pula? Macam mana pendekatan MSM? Pendekatan MSM. Mudah cakap je. Pendekatan dengan MSM, macam mana klien awak okey ke tak? So macam mana nak Aurish klien MSM sebelum dan selepas PKP? Pandemik. Pandemik. Okey, masa sekarang disebabkan pandemik ni kan agak apa ni, susah sikit agak untuk menyukarkan kita orang nak cari klien kan. So biasa kita orang akan guna dalam ni lah, online lah. So sebab itulah kami wujudkan online client lock untuk kami buat outreach secara online lah tanpa berseluka dengan klien kami. So daripada situ kami akan dapatkan details diorang semua, and then kami akan arrangekan appointment diorang ke KK lah, macam tu.
Okey, terima kasih. So maksudnya pendekatan untuk transgender dengan sex worker dia banyak pergi referral, maksudnya dia tangkap seorang, dari situ dia akan tangkap yang lain. Yes. So MSM pendekatan melalui online outreach. Online outreach. Okay, so terima kasih jawapan daripada Kak Is dengan tim. So seterusnya Didi. Okey, seterusnya Didi akan panggil orang lama lah daripada untuk case worker ni. Siapa tak kenal Pak Zam kan? Kejap. Haris Adam. Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, saya Zamani Rahman. Saya dengan Pak Azam lah dekat Muar ke, dekat KL ke. Okay, tugas saya sebagai case worker, saya handle klien yang telah doktor daripada JKKN Johor buka sebanyak 5 klinik di daerah Johor. Okey, Muar sekarang cover KK Bakir sebagai KK model, KK Marani, KK IOI, Bandar Putra Segamat dan juga KK Batu Pahat. Okey, jika ada klien-klien yang rasa macam kalau klien-klien yang takut ada stigma ke, takut ada orang nampak ke, okey, macam klien tu duduk dekat Batu Pahat tapi dia takut nak buat screening dekat Batu Pahat. Saya akan tanya dia, saya akan buka dia 5 klinik ni. Okey, pilih mana klinik yang diorang rasa selesa. Macam diorang kalau tak nak pergi buat kat Batu Pahat, dia boleh buat kat Muar ataupun dia buat dekat Batu Segamat. Okey, macam kalau klien yang reaktif, saya akan bagi dia peer support lah ya. Actually saya pun buat peer support untuk ID klinik di Hospital Pakas Tanah Fatimah, Muar. Okay. So ada lagi? Ada lagi Seorang lagi case worker saya Isa. Hai, hello. Ada lagi case worker. Hello. Hai Yani. Hai. Baru nampak muka kan? Baru nampak muka. Okay. You all, saya Ika Ahmad sebagai case worker di RZ Muar. Samalah kerja saya dengan Pak Zam tu tadi. Tapi dalam masa yang sama saya juga dengan Pak Zam membantu outreach worker kita untuk cari community lah. Selalunya kalau kat sini, kat Muar ni kita orang dah dikenali sebagai RZ Muar. Dah ramailah adik-adik MSM yang dekat Muar ni yang kenal kita orang. Kita orang akan pergi outstation, contohnya kalau di KK Batu Pahat, selalunya kita orang akan turun pada hari Isnin. Hari Ahad habis waktu kerja dekat sini dalam pukul 5.30, pukul 6 kita orang ke Batu Pahat untuk menginap bermalam di sana untuk bantu outreach kita cari klien. And then kalau klien yang nak buat test untuk HIV ke apa ke, kita orang akan bawa pada hari Isnin lah, keesokan harinya. Macam itulah kerja saya. Okay, terima kasih. Baru-baru ni pun kita baru dapat sijil untuk buat CBT. Sebenarnya sijil ni memang dah lama saya idam-idamkan tapi tak diberi peluang. Kali ini diberi peluang, alhamdulillah kita kerja dengan hati yang bersih, ikhlas. Tuhan tu dorongkan kesenangan CBT tu dekat situ. Terima kasih KKM bagi kita orang sijil. Okey, nak tanya juga macam outreach dia ada pendekatan sendiri. Macam mana cabaran case worker pula? Case worker. Okay, actually okay, sebelum pandemik ni, masa tu lepas PKP lah, sebelum PKP yang kedua ni, kita orang ada buat satu macam perjumpaan dengan adik-adik. Mungkin slide tu ada tak? Kita tunjukkan Didi sekejap. Nanti akan. Azri boleh tunjukkan tak yang slide? Slide sebelum ni. Bukan. Lagi. Yang kita akan Lagi. Okey. Kita ada buat ini program SOGI bersama komuniti dengan juga klinik kesihatan yang dijemput. So di sini semua yang ni okey, bantuan daripada kepada orang awam juga
yang memerlukan, yang terjejas masa Yes. pandemik. So kita orang juga dekat sini, saya meminta bantuan daripada ahli parlimen MUA iaitu YB Syed Saddiq untuk mendapatkan bantuan kepada komuniti-komuniti yang terjejas semasa COVID. Lagi satu bantuan-bantuan yang kita orang dapat tu, kita cari new client. New client yang belum berdaftar dengan kita, dekat situ kita boleh buat CBT dekat dia untuk dapat new client lah. Kalau boleh kita tarik dia pergi ke KK. Okey, Azri boleh tak buka yang satu slide yang ada kita dengan komuniti Batu Pahat tu? Lagi okey ni. Okey, back. Okey, di sini ada yang ni yang bantuan daripada untuk Syed Saddiq lah ya, yang dapatlah untuk komuniti lah. So yang tengah ni kita buat program di rumah komuniti di Batu Pahat, kita terangkan apa tugas kita, apa yang kita buat servis kan, kita terangkan itu apa itu HIV, apa itu STI, apa itu Hep C. Dan di sini juga kita ikutkan program-program apa yang komuniti-komuniti yang buat. Macam dia buat pameran pengantin, kita orang turun. Kita bagi talk lah dekat tu, bagi penerangan kan. Kekangan yang kita orang hadapi sekarang ni, PKP ni memang tak adalah lagi kata orang untuk pameran pengantin tu. Kadang-kadang kita orang pergi Segamat, dulu Segamat, Batu Pahat. Sekarang memang tak adalah, memang payah sangat. Lagi satu sekarang dekat KK banyak kes COVID kan. Jadi doktor kadang-kadang dia hold dulu, dia klien nak datang tapi kena hold, tak boleh minggu depan pun tak boleh, kita kena tunggu dan terus menunggu sampai habis PKP. Yang mana klien yang dah buat test pun, dia punya TCA pun kena tunggu juga, sebab sekarang kita tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh bergerak, hanya di kawasan MUA saja. Itu pun 10 km saja. Nak ke Batu Pahat tak boleh, nak ke Segamat tak boleh. KK Marani tu boleh pergi tapi tengok pada doktor. Kalau doktor busy memang kita orang tak dapat pergi dah. Betul, sebab kita kena ikut SOP. Ya, betul sayang. Kakak susah. Ada tak kalau klien yang diterima result positif waktu CBT tapi dia tak nak pergi klinik? So far buat masa ni tak ada. Ada klien yang positif HIV memang ada sebelum ni kita dapat sijil-sijil, kita dah buat CBT, ada yang positif. Memang kita akan betul tarik walau macam mana pun kita akan bawa dia pergi KK. Kita tarik dia macam lembu you. Bagi dia nasihat apa yang dia akan jawapan tu. Apa yang dia orang tak dapat, dia akan dapat bila tak dapat kerawatan kan. Kita akan bagi awareness pada dia orang. Betul, kita kena ingat apa motif utama kita untuk komuniti. Yes, so kita nak mereka dapat macam sihat macam biasa, betul tak? Okey, Pat. Okey, so Azri ada soalan lagi tak daripada Facebook? Ada banyak ni. Okey, ada salah satu soalan dia tanya, adakah sebagai NGO perlu untuk menjaga penampilan untuk dapatkan klien? Of course. Semestinya penampilan kena jaga. Kenapa tu? Kita kena pushkan diri kita, takkan nak sebah-sebih jumpa orang, tiba-tiba orang kata orang percaya engkau ni NGO apa kalau dengan sebang-sebih macam tu. Kan kita kena proper no. Betul. Orang nak menggunakan khidmat kita. Pertama kita kena jaga penampilan, betul tak? Yes. Takkanlah kita seraba-seraba nak jumpa orang pun takut dia, betul ke tidak? Penampilan tu sangat penting. Yes. Okey, soalan untuk case worker juga. Macam mana nak uruskan kalau ada seorang PL HIV dia tak nak makan ubat heart? Okey. Sebab macam itulah saya cakap dengan dia, okey. Apa yang dia akan dapat? Saya akan jumpa dia, saya akan terangkan pada dia apa yang dia akan dapat bila tak dapat kerawatan tu. Apa-apakah simptom-simptom dia akan dapat. Actually, saya pernah buat satu peer support dekat ID Klinik Hospital MUA. Saya bukan bagi peer support pada klien, saya juga bagi peer support dengan family dia sekali yang tak nak terima anak dia PL HIV sehingga anak dia dapat diterima.
Alhamdulillah. So anak dia sekarang dah undetectable dah sekarang. Okey, so ada juga soalan ni. Berapa kekerapan akan ke Batu Pahat dalam sebulan untuk membantu? Okey, sebulan ke Batu Pahat sebanyak 4 kali. Segamat sebulan 2 kali. Ya. Tu bergantung kepada review result dia orang. Macam kita orang bawa hari ni, dia punya review result dia sebulan, okey, dalam masa tak sampai sebulan tu kita akan turun lagi. Dan cari klien baru untuk klien baru yang untuk diisi masa follow up dia. Dengar tu orang Batu Pahat. So maksudnya sebulan 4 kali. Untuk membantu komuniti. Okey, ada juga soalan ni di kalangan MSM di Muar. Macam mana pengetahuan sex education diorang especially terhadap penyakit berjangkit ni? Boleh tak? Sebab ada request. Ada seorang peminat setia U=U ni, Haris Adam, dia nak request. Azrul tolong jawabkan. Aduh, dah bercinta ke? Kenapa dari tadi Azrul? Cuba tanya dengan dia, you all, kenapa? Ada peminat. Okay, go Azrul, go. Ada peminat. Azrul, di kalangan MSM di Muar, macam mana pengetahuan sex education diorang terhadap penyakit berjangkit ni? Ada tak ILZ Muar dapat buat kajian ke ataupun pergi ke outreach dapat tahu macam mana diorang punya pengetahuan? Pengetahuan dalam sidang sex education ni lah. Betul. Macam mana kan? Sebab bagi kita pengetahuan kalau diri sendiri, kita memang tahulah kalau kita seks bebas ni pun akan, kalau tanpa kondom akan dapat penyakit berjangkit, right? And then tu memang lagi risiko tu lagi tinggi lah. Tapi kebanyakan sekarang ni diorang dah tahu yang sekarang kan kalau tak pakai kondom kan kita boleh makan ubat yang apa nama dia? PrEP ataupun PEP kan. Tapi itu depends pada kita punya badan lah. Sebelum nak ambil ubat tu kita kena jumpa doktor dulu, kena dapatkan dia punya medical check up semua dulu baru dah boleh ambil ubat tu. And then tu je lah yang I tahu dalam sex education ni kot. Macam tu lah. Tapi tak semua orang tahulah yang pasal ubat yang untuk mengelakkan penyakit tu lah. Tapi kebanyakan sekarang pun dah moden, so macam-macam pengetahuan lah pun dia boleh tahu. Okey, terima kasih di atas jawapan tu. Diharapkan Haris ada puas hati. Azri, I nak tambah sikit. Ya, silakan, boleh. Okey Azri, actually JKNJ Johor pun ada satu laman Facebook diorang sendiri. Okey, boleh share. Ya, Johor Sihat Tanpa HIV. Ya. Johor Sihat Tanpa HIV. Boleh follow Facebook tu. Facebook tu. Sebab banyak information yang dekat situ ada. Okey, baiklah. Sekarang kita dah dengar tadi daripada outreach worker dan juga case worker ILZ. Kita nak tengok juga video. Kita ada video daripada pesantren ni. Apa ni video pula? Kau jangan bukan dah sikit. Sorry tak ada. Suara tak ada. Video betul. Okey, tak ada soalan juga. Buka Kalau nak conversation, you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness. You've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you. Okey Azri, boleh saya sharekan alamat center kita tak? Boleh. Okey, ini adalah alamat center kita. Belakang sikit, ya. Belakang sikit. Ini alamat center kita untuk sementara. Okey, selepas ini kami akan berpindah di Klinik Kesihatan Kampung Kenangan, Bakri Batu 1.5. Nanti saya akan masukkan dalam page Marani One Stop Center alamat baru kami.
Okey, mana-mana orang MUA tu yang nak tahu, yang tahu jalan dekat MUA tu tahulah alamat tu. Alamat tu ya. Nanti ALZ MUA dan juga Maharani One Stop Center sendiri akan update alamat tu kan. Okey, diorang boleh follow Twitter saya. Saya ada Twitter, ada Facebook. Yes. Promote. Twitter saya pun ada dekat situ kan, Zamani Rahman. Facebook pun Zamani Rahman, yang lain-lain pun ada Ika Ahmad, Is Hussein dan juga Muhammad Syukur Maula. Ryan. Azrul, kau punya Facebook apa? Ryan Muhammad. Facebook Azrul ya. Yang nak minta Facebook Ryan tu Ryan Muhammad, bukan Azrul Nama komersial dia. Nama komersial. Okey, Haris Adam dapat tak? Tak nak boleh telefon office. Ni nombor telefon office. Nanti boleh PM. Belakang sikit. 0695926227. Ya. Okey. Sebenarnya ALZ MUA ni adalah di bawah juga ALZ Johor kan. So nanti mungkin kita akan dapat sesi bersama ALZ Johor selepas ni. Tapi sekarang ni ALZ MUA ada apa-apa lagi tak untuk di-share? Ada soalan lagi tak, Patricia? Saya cuma nak tambahlah kepada sesiapa yang menonton yang kat Johor. Okey, kalau korang belum buat saringan HIV, boleh perkhidmatan daripada ALZ MUA Johor. Saya tolong promote tau sesiapa yang menonton. Okey, kepada adik-adik, MSM, kalau belum buat saringan, pergi buat ujian saringan. Jangan takut untuk buat ujian saringan untuk diri sendiri. Kita macam MUA berdekatan dengan Melaka, betul tak Pat? Betul. Paling dekat dengan MUA adalah Merlimau dengan Jasin. So kalau diorang rasa pergi ke Melaka tu agak jauh sikit, diorang boleh datang ke Klinik Kesihatan Sungai Mati yang terletak di Tangkak Ledang. So kalau nak tahu informasi, boleh pergi Maharani One Stop. Facebook. So korang boleh tanya macam mana nak buat saringan semua. I ada soalan lagi untuk ALZ MUA dan juga Maharani One Stop Center. Okey, macam mana pula kalau ada orang dekat MUA tu nak dapatkan akses untuk ubat PrEP, PrEP. Ada tak? Saya baru dapat tahu daripada AO Johor yang dekat MUA ni memang tak ada akses PrEP, tapi kita akan refer dia kepada satu klinik di Johor Bahru, di Bandar Baru Uda. TRC ni. So dekat Bandar Baru Uda Johor Bahru. Ya. So dah akan refer kat situ lah. So mana-mana orang MUA ataupun Klinik orang Isihat nama dia. Klinik Isihat Bandar Baru Uda. Dekat Johor, Facebook Johor Sihat Tanpa HIV tu ada Dr. Norma masukkan. Okey, so update je dekat apa tadi Facebook tu Johor Sihat Tanpa HIV. Johor Sihat Tanpa HIV. Nampaknya aktif juga Facebook tu kan. Dia dapat update dari itu, masa ke masa. Facebook laman web JKNJ Johor. Yes, so JKN pun turut sama membantu dalam program ini juga. Itu bagus. Okey. Ada apa-apa lagi soalan tak Patricia daripada pengunjung di Facebook ni? Kita ada masa lagi, kita ada 3 minit. Facebook ada. Ya, dia cakap apa tu? Ada soalan. As a new team, how do you engage dengan stakeholder, especially dengan I bacakan soalan mana Patricia? Sebagai salah sebuah NGO ataupun pasukan yang baru, macam mana MOSC dan juga ALZ MUA ni engage dengan stakeholder? Okey. Sebelum ni kami ada juga membantu community TG yang dah berusia untuk mendapatkan bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga Baitul Mal. So dari situ diorang tahulah yang wujudnya NGO ni di MUA. Maknanya kena build rapport dululah dengan stakeholder ni macam mana? Kena sentiasa berhubung dengan stakeholder dan barulah dikenali ALZ MUA, MOSC dapat membantu komuniti itu sendiri, betul tak? Ada lagi? Rasanya tak ada lagi soalan. Okey, kalau tak ada soalan, kita ada 5 minit lagi. Kita minta kata-kata pesanan terakhir daripada Abang Zamani,
siapa lagi ada kat situ yang masih ada lagi kat situ, setiap seorang bagi satu pesanan ringkas. 5 minit ada masa. Okey, sebagai yang kalau yang PHIV tu saya nasihatkan dapatkan rawatan dan pergi juga ambil rawatan, jangan lupa pergi follow up diorang. Penting kerana ubat adalah percuma yang kerajaan akan bagi. Itu saja. So jangan ada stigma. Okey, lagi satu dekat JKNJ Johor, kita orang ada buat program, bukan program mengaji online sekarang. Bukan untuk menarik golongan komuniti ni untuk kembali ke fitrah, tidak. Dia mendekatkan komuniti dengan pihak-pihak jabatan. Setiap hari Khamis malam. Kalau nak join dipersilakan. Ya, mendekatkan kepada jawatannya, bukannya untuk dia nak mendekatkan komuniti dengan jabatan-jabatan kerajaan. Okey, lagi pesanan daripada Kesuka Irish Worker. Promote diri sendiri, promote online outreach kepada komuniti MSM yang belum lagi tahu status kesihatan diorang. Okey, bolehlah datang ke AZ MUA untuk buat ujian CBT and janganlah rasa segan silu ke apa, tak ada. So semua kami akan jaga details dia masing-masing, kami akan jaga dia punya air muka semua. So janganlah takut. Okey? Mari kita tahu status kita sama-sama. Kita jaga kita. Yes, jangan takut sebab kami NGO semua ni dia jaga kerahsiaan dia. Kerahsiaan tu penting. Bila dia buat nak tahu status. Okey, silakan. Okey, bagi komuniti TG ataupun sex worker, saya sebenarnya tak suka nak panggil yang female sex worker tu. Saya rasa sesuai panggil wanita yang aktif lah macam tu. Kalau datang ke MUA tu, kalau travel ke apa, kalau Kais add dekat micet tu say hi ke, kalau boleh bagi dia respon ke apa. Kalau kedatangan dia orang ke MUA ni, kalau boleh kita nak tahu bukan ke apa, kita boleh tahu kedudukan dia orang ada kat MUA. Even kalau ada berlaku sesuatu macam kes jenayah ke kena sama tu, kita boleh ambil take action. Sebab office tempat office Al-Azhar MUA ni memang di tengah-tengah bandar. So if anything happen to her, kita boleh bantu secepatnya mungkin lah. Sebab kita tak tahu keadaan orang kata malang tu tak berbau. So kalau dia datang MUA, dia say hello, cakap. So Kak Is tahulah dia orang ada kat sini, so kita boleh guide dia orang even apa-apa yang berlaku. Itu saja. Jangan malu, kita friendly. Kita tak ada perbezaan. Cantik ke, tak cantik ke, kita sama. Ya, dengar tu cakap mak ayam besar kat sana Kalau pergi sana je contact. Sebab mana tahu apa-apa jadi kat korang. Dah ada dah. Macam kalau macam Didi sendiri dah yang berumah tangga. Okey, berumah tangga lagi dah takut kan. Kita tak tahu family kita, suami kita kan. So apa yang pengalaman yang dikerja dalam bidang NGO ni, banyak rasa macam kadang-kadang balik tengok muka sendiri, husband ni betul tak betul, ni apa tak betul. Sebab pengalaman yang didapat dalam berada kat NGO ni macam tak masuk akal. Tapi itulah realiti hidup kita. Faham tak? Kita walaupun kat depan kita tengok husband kita okey apa semua, tapi bila kita tahu apa semua cerita macam yang tak terima dan boleh terima lah oleh seorang wanita. Okay. Rupanya suamiku tanpa zakar. Macam itu loh. Tapi kalau lah macam kepada luar sana yang pernah bersama-sama dengan komuniti, yang pernah berkahwin, yang sedang sekarang ni yang dah kahwin, untuk nak tahu status kesihatan, cek tahu, jomlah buat untuk NGO yang ada kat MUA ni. Sebab tak ada dia berjangkit tau. Kesian lah untuk orang rumah kan, yang anak-anak. So kalau nak tahu lebih lanjut boleh jumpa dengan Al-Azhar MUA untuk tahu lagi macam mana nak dapat itu punya perkhidmatan. Kalau nak tahu untuk CBT perempuan segan dengan komuniti, Didi pun boleh CBT. Jangan risau.
terakhir. Dengar tu pesanan kepada orang kat luar sana yang heteroseksual ke apa-apa komuniti pun ILZ menerima kan. Tapi I rasa lah sebelum NGO RZ MUA ni ditubuhkan, tapi memang agak sukar jugalah diorang untuk kita dekat dengan diorang. Dan lama-lama diorang dah faham dah apa tugas kita orang, apa yang kita orang cari, apa perkhidmatan dan servis kita orang. Okey lah, diorang TG baik TG ke atau MSM ke, Rahimah tanpa Rahim tu semua, diorang semua okey, no? Diorang okey sangat. Dan memang diorang kenal, oh ini RZ MUA ni, MOAC. Diorang dah kenal lah muka kita orang, seolah-olah macam ada chop dekat dahi ni, RZ MUA. Pandai ya ILZ mengaitkan dengan isu-isu semasa, okey. Dengan tajuk-tajuk isu-isu semasa. Tak adalah orang ni mengantuk tengok live kita kan. Yes, terbaik. Tak apa, okey. Ya. Jangan risau, setiap klien yang kita bawa ke klinik-klinik, kita semua dilayan seperti VVIP. Yes, doktor dekat klinik-klinik kita orang tu Segamat ke Batu Pahat ke MUA ke, memang I love diorang. Yes, klien yang tak ada transport pun kita jemput di rumah, bawa ke klinik dan hantar balik, kita memang protect diorang. Sebelum kita ambil diorang tu, kita sediakan diorang crown no. Apa lagi alasan diorang? Yang penting resort tu atas kerahsiaan. Tak ada siapa yang tahu. Ya, kami dah memudahkan, ILZ dah memudahkan, ada kerahsiaan semua. Jadi apa lagi sebab untuk anda dekat luar sana untuk tidak tahu status anda. Okey, jadi kita akan akhiri sesi kita pada petang ni. Terima kasih kepada semua yang komen dekat di ruangan komen Facebook. Terima kasih kepada ILZ MUA dan Maharani One Stop Center yang share tentang organisasi anda dan juga ahli-ahli anda. Terima kasih kepada digital team U Equals to You, Malaysian AIDS Council dan juga siapa-siapa yang hadir pada petang ni. Kita jumpa lagi pada bukan esok kita cuti. Okey. Selepas hari esok iaitu Jumaat, kita ada sesi bersama NGO lain pula. Okey, bye semua. Bye. Thank you.